أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد لا تحية إلا بهذه التحية لا سلام إلا بهذا السلام التحية قبل الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya hormati seluruh barisan saf kepimpinan wakil kerja kaki tangan Masjid Kota Damansara, tuan-tuan guru, para alim ulama, datuk-datuk, tan sri, ayah-ayah dan juga tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, innal hamdalillah. Yang pertama dan untuk selamanya, marilah kita sama-sama merafakkan sembah syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita ucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana di atas limpah kurnianya, kasih sayang Allah, dengan izin Allah masih lagi kita diberikan kesempatan. Allah Ta'ala masih lagi berikan kita ruang dan peluang yang mana yang Allah dah berikan pada kita, yang Allah dah sediakan pada kita sehingga hari ini. Bersangkut paut dengan hari ini, tuan-tuan, Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, Allah Subhanahu wa taala masih lagi berikan kita keizinan. Allah beri kita sekali lagi peluang untuk kita sama-sama hadir awal, datang awal di masjid rumah Allah. Nah, ada orang yang dah sampai jam 12 lagi. Sebelum tu lagi dah sampai pukul 11 lebih, datang awal di masjid pada hari Jumaat. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana kita nak menzahirkan rasa syukur pada Allah, yang mana Allah dah berikan kita kesempatan, Allah dah bagi kita peluang, yang mana peluang ini kita zahirkan, kita rasa syukur pada Allah dengan datang awal di masjid pada hari Jumaat. Nah, dengan melakukan amal-amal sunat di masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga, tuan-tuan, mudah-mudahan Allah pandang amalan kita ini dengan pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sementara kita menunggu masuknya waktu azan, ataupun sebelum kita menunaikan solat fardu Jumaat, yang sebelumnya kita mendengarkan khutbah, di antara kekosongan ini marilah kita sama-sama memenuhi dengan peringatan ataupun tazkirah. Nah, tazkirah ini yang dipanggil dengan peringatan. Sama-sama kita memenuhi ruangan ini dengan kita ambil sikit masa untuk kita berikan kepada Allah, untuk kita memahami, untuk kita merenungi iman kita, tuan-tuan. Kita ambil sikit masa dalam setengah jam sebelum kita solat fardu Jumaat untuk kita berikan masa untuk sama-sama kita muhasabah diri dengan tazkirah yang akan disampaikan, insya-Allah. Jadi, tuan-tuan, 24 jam kita kat luar sana dengan perkara-perkara yang lainnya. Jadi, ambillah sikit masa ini untuk kita muhasabah diri, untuk kita sama-sama memperbaiki iman dan amal kita, insya-Allah. Jadi, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi pada hari ini secara santainya lah berkongsikan sedikit ataupun membacakan beberapa potong ayat suci Al-Quran bersama tafsirannya. Moga-moga, mudah-mudahan kita mengambil ibrah ataupun mau'izah daripadanya, insya-Allah. Jadi, daripada surah Muhammad ayat ke-33 hingga 35. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم صدق الله العظيم. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merosakkan, yakni pahala amalan-amalanmu. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi ampun kepada mereka. Janganlah kamu lemah dan minta damai, padahal kamulah yang di atas dan Allah Subhanahu wa taala pun berserta kamu, dan dia sekali-kali tidak akan mengurangi, yakni pahala amalan-amalanmu. Sadaqallahul azim. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tadi daripada surah Muhammad ayat 33 hingga 35 yang dibacakan sebentar tadi. Jadi tuan-tuan, sama-sama kita renungi, sama-sama kita maklum apakah sebab turunnya ayat ini, yang diartikan ataupun yang dipanggil apakah asbabun nuzul ayat ini. Yakni pada ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa la tubtilu a'malakum, yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merosakkan, yakni pahala amalan-amalanmu. Yang pertamanya tuan-tuan, asbab nuzul ayat ini dalam satu rekod yang dikemukakan bahawa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpendapat tidak menjadi dosa orang yang membuat maksiat setelah mengucap dua kalimah syahadah. Nah, ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berfikiran, dia berpendapat bahawasanya bila satu orang itu dah ucapkan dua kalimah syahadah, yakni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka setiap apa kemungkaran yang dilakukan, setiap apa maksiat yang dilakukan, tak dosa baginya. Ini pemahaman pendapat para sahabat sebelum turunnya ayat yang ke-33 surah Muhammad ini. Ini pandangan para sahabat. Dia kira bila seorang itu dah ucap dua kalimah syahadah, maka tak ada dosa dah. Kalau dia nak buat maksiat ke, nak buat kemungkaran sekalipun, tak ada dosa. Hal ini didasarkan kepada amal seseorang itu tidak akan diterima kalau diikuti dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni sahabat fikir, buatlah dosa apa sekalipun, tapi jangan syirikkan Allah, jangan sekutukan Allah, jangan menduakan Allah. Buatlah dosa macam mana sekalipun, kemungkaran macam mana sekalipun, tak ada dosa baginya, tak ada menjadi kesalahan baginya, tetapi jangan buat dosa syirik kepada Allah. Nah, ini pemikiran para sahabat sebelum turunnya ayat ini. Maka ayat 33 surah Muhammad ini menerangkan cara taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasul. Maka turunlah ayat ini, ayat 33 surah Muhammad, yakni yang menerangkan kepada para sahabat ini metodologi, cara untuk mentaati Allah, untuk mentaati Rasul dengan sebenar-benar makna ketaatan, dengan sebenar-benar memahami apakah konsep ketaatan yang sebenar. Inilah turunnya ayat ini untuk menerangkan para sahabat konsep yang sebenar.
Setelah turun ayat ini, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain berhati-hati dalam melaksanakan amalan mereka kerana khawatir amalan mereka terhapus kerana sesuatu perbuatan dosa. Setelah ayat ini turun, tuan-tuan, para sahabat berhati-hati, jaga-jaga, bimbang-bimbang. Kalau dia buat dosa, satu dosa, amalannya terbatal, amalannya terhapus. Ini daripada pandangan para sahabat yang sebelum ini, buat dosa macam mana sekalipun, kecuali jangan buat dosa syirik. Bila turunnya ayat ini, maka para sahabat lebih berhati-hati. Dengan para sahabat yang kita tahu lumrahnya dengan banyak ibadah kepada Allah. Para sahabat yang macam mana kita tahu banyaknya amal kepada Allah, lebih berhati-hati. Sebab apa? Sebab bila ayat ini turun, ia menerangkan, janganlah wala tubtilu a'malakum, dan jangan kamu hapuskan dan jangan kamu halang, yakni pahala kamu itu dengan dosa. Maksudnya boleh terhalang, boleh terhapuslah amal kita disebabkan dosa. Maka para sahabat bila turunnya ayat ini lebih berhati-hati dalam beramal. Dalam nak melakukan satu perkara lebih berhati-hati, mengurangkan, tinggalkan dosa-dosa yang berpendapat sebelum ini. Yang kalau kita buat dosa tak dosa, kalau kita buat satu kemungkaran, maksiat tak dosa. Dia dah mula slow-slow tinggalkan perkara tersebut. Itu yang pertama, sebab turunnya ayat ini. Yang kedua, direkodkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Mardawih, Ibnu Umar melaporkan dengan berkata, kami sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpendapat bahawa perbuatan baik akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga turunnya ayat ini. Setelah turunnya ayat ini, kami bertanya, apakah yang membatalkan pahala amal-amal kita? Para sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bila ayat diturun, apakah amal ataupun apakah perkara yang boleh batalkan amal ini, Rasulullah? Para sahabat tanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dosa besar, kejahatan dan perbuatan keji. Maka apabila salah seorang daripada sahabat kami melakukan sesuatu dosa yang disebutkan itu, kami berkata, sesungguhnya telah hapus segala amalnya. Ini para sahabat radhiyallahu anhum ajmain ditanya dengan Rasulullah, ya Rasulullah, apakah perkara yang boleh batalkan amalan-amalan kita? Maka Rasulullah menjawab, dosa besar, kejahatan dan perbuatan keji. Itulah dosa-dosa ataupun perkara yang boleh membatalkan pahala amalan kita. Ini Rasulullah sebut. Sehingga turunlah ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunkan dosa-dosa syirik dan akan mengampuni dosa-dosa selain dosa syirik bagi sesiapa yang dikehendakinya. Surah An-Nisa ayat 48. Ini yang disebutkan tadi, dosa-dosa yang tak akan diampunkan oleh Allah, iaitu dosa syirik. Kita sekutukan Allah, menduakan Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita dengar syirik pada zahirnya, seseorang yang dah berbuat syirik kepada Allah, secara zahirnya dia sembah selain Allah, dia sembah patung, sembah berhala, wal'ayyadzubillah. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam sedar tak sedar, kita mungkin ada mensyirikkan Allah dalam tak sedar kita, dalam batin kita. Ini perkara yang perlu kita jaga, perlu kita khawatirkan. Bukanlah secara zahirnya, aku dah solat dah, aku dah buat zakat, dah puasa, tak ada satu pun yang aku mensyirikkan Allah. Secara zahirnya, aku tak sembah berhala, aku solat. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sebenar i'tikad kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga mungkin boleh menyebabkan jatuhnya kepada mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Itu i'tikad kita, keyakinan, kepercayaan kita. Kadang-kadang dari segi lafaz, dari segi tutur kata kita, kita anggap dengan duit boleh bagi kita kemewahan, kesenangan.
Itu satu ungkapan yang boleh, kalau kita tak jaga betul-betul, ia boleh terjerumus kepada lembah kesyirikan. Dari segi zahir cakap kita, aku makan ubat ni confirm sembuh. Aku makan satu penawar, minum penawar ni confirm sembuh. Dari segi tutur kata kita saja tuan-tuan, boleh menyebabkan i'tiqad, boleh menyebabkan kita terjerumus ke lembah syirik kepada Allah dalam sedar tak sedar kita. Wal'iyadzubillah. Jadi tuan-tuan, sama-sama kita muhasabah diri kita. Yang mana semua benda yang berlaku dalam dunia ini, semua benda yang ada di sekeliling kita ini adalah asbab semata-mata. Kita makan ubat, asbab, tapi yang sembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kita naik kereta, kita naik motor nak pergi satu tempat, motor, kereta, asbab, tapi yang bagi selamat sampai, yang melancarkan, permudahkan urusan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tilam yang empuk tak boleh dapat menjamin kesenangan, kelenaan tidur. Tilam tak bagi jamin apa-apa, melainkan itu hanyalah asbab semata-mata. Tapi yang menjadi tidur kita yang lena, menjadi tidur yang sedap, sampai orang kata nikmatnya tidur itu kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang selalu kita sebut, kita ucap dalam dua kalimah syahadah kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam konteks la ilaha illallah, di situ terdapat la, lam alif, la yang disebut sebagai nafi, kalimah nafi, lamun nafi. Tiada Tuhan, tidak ada tempat kita nak merujuk, ilaha, kita menafikan semuanya. Kalau kita tafsirkan, kalau kita terjemah kepada Melayunya, la ilaha, ilaha itu terbagi kepada dua, ilah, merujuknya kepadanya. Tak ada tempat kita nak bergantung padanya, tak ada tempat kita nak sandarkan padanya, tak ada tempat kita nak minta pertolongan padanya. Kita menafikan semuanya. Makhluk tak ada kuasa tuan-tuan, kita menafikan semuanya. Tetapi itsbat illallah, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tabit hanyalah Allah segala-galanya. Tabit hanyalah Allah yang memberikan kita segala-galanya. Allah yang berikan kita kesembuhan, Allah yang berikan kita kesenangan, kemudaratan, kemudahan datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah i'tiqad yang sebenar, yang perlu, yang wajib kita pegang sampai bila-bila. Itu yang pertamanya tuan-tuan, berkenaan dengan mensyirikkan Allah. Walaupun zahirnya kita tak sembah berhala pun, tak sembah patung pun, kita solat macam biasa, kita zikir, puasa secara zahir, tapi secara batinnya, secara i'tiqadnya tuan-tuan, percakapan kita perlu dijaga dengan betul, insya-Allah. Ini sekadar orang kata muhasabah dirilah. Sementara kita nak menunggu solat fardu Jumaat, sekadar renungan, sekadar muhasabah diri. Sebab hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Hisablah dirimu, hitunglah dirimu qabla an tuhasibu, sebelum kamu dihisapkan di akhirat kelak. Itu yang seterusnya, setelah turunnya ayat ini, kami tidak pernah berkata begitu lagi apabila kami mengetahui seseorang itu melakukan dosa. Kami takut menyatakan binasa ke atasnya, dan jika tidak melakukan dosa, kami mengharapkan kebaikan untuknya. Ini bila turunnya ayat ini tuan-tuan, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain sudah pun berpandangan seperti kita kena jaga-jaga, kita kena khawatir dengan amal yang kita lakukan. Banyak mana amal kita buat, solat sunat kita terjaga, puasa sunat kita sentiasa buat, zikir banyak mana kepada Allah. Tapi tuan-tuan, dengan adanya perkara yang boleh menghalang, perkara yang boleh terbatalnya dosa amalan kita, itu menjadi perkara yang sia-sia bagi kita sepanjang kehidupan seharian kita. Kita dah beramal, dah solat sunat, puasa, zikir banyak kepada Allah, tapi disebabkan kerana satu perbuatan yang kita tersilap pandang, itu yang boleh membuatkan pahala amalan kita sia-sia. Wal'iyadzubillah. Jadi seterusnya tuan-tuan, itulah yang sedikit sebanyak tentang asbabun nuzul ayat daripada surah Muhammad ayat 33. Dan seterusnya kita lihat kepada keterangan mufradatnya, iaitu kita nak menjelaskan
Setiap word by word, harfin by harfin, kalimah by kalimah ayat Quran ini perlu diterjemahkan, perlu ditafsirkan, perlu ditakwilkan dengan sebenar-benarnya, dengan sebetul-betulnya. Sebab hari ini orang kita baca Al-Quran, kita baca terjemah, tapi kita terjemahkan dengan kita punya pandangan semata-mata. Mungkin ada yang betul ataupun mungkin ada yang salah. Sebab itu kita nak terangkan. Dalam ayat ini diterangkan setiap kalimah bi kalimah. Seperti contoh, kita ambil daripada kalimah ati Allah daripada ayat 33 tadi. Ati Allah artinya taatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang beriman supaya mentaati Allah, yaitu dengan mengikuti segala suruhannya yang termaktub di dalam Al-Quran dan mencegah melakukan sebarang kemungkaran. Ini bentuk taat kepada Allah. Ati Allah, ati'u yang kalau dari segi nahwunya ati'u fi'lul amar, yakni kata kerja yang berbentuk suruhan, kata kerja yang berbentuk perintah. Dalam khitabullah, kalamullah, satu bentuk fi'lul amar, ia menunjukkan kepada perintah Allah, ia menunjukkan kepada membawa kepada kewajipan hukumnya. Contoh apa tuan-tuan? Contoh yang biasa kita dengar, aqimus salah. Aqimus salah, dirikanlah salat. Itu juga bentuk kepada fi'lul amar yang berbentuk kepada suruhan, perintah yang membawa hukumnya itu wajib. Dirikanlah salat, wajib salat. Itulah fi'lul amar dalam khitabullah yang membawa maksud kepada wajibnya satu amal ataupun ibadah. Yang macam mana yang kita selalu dengar setiap kali Jumaat, khatib membacakan takwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Ini yang disebut, iaitu taat macam mana? Taat dengan mengikuti segala suruhannya yang termaktub dalam Al-Quran dan mencegah melakukan sebarang kemungkaran. Ini bentuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Wa ati'ur rasul, begitu juga yang artinya taatlah kamu kepada Rasul. Di dalam pengertian ini Allah Subhanahu wa taala menyeru orang beriman supaya mentaati Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai membesarkan suruhan Allah Subhanahu wa taala. Mentaati Rasul, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ucapan kalimah syahadah kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita nak esakan Allah, kita nak sembah Allah. Tapi macam mana kita nak sembah Allah, kita nak mengesakan Allah? Dengan cara ikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taat Rasul untuk kita nak mengesakan Allah. Taat Rasul untuk kita nak membesarkan suruhan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita ikut segala apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam segala bentuk amal ibadah kita, dalam bentuk segala apapun yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanyalah semata-mata untuk membesarkan suruhan Allah Subhanahu wa taala. Wala tubtilu, artinya jangan menghilangkan, yakni merosakkan. Asal perkataannya ialah batala, yang manakala mudhari'nya yabtulu dan kata masdarnya batalan. Maksudnya di sini ialah Allah Subhanahu wa taala melarang orang beriman melakukan perkara maksiat yang boleh membatalkan pahala amalan mereka. Ini yang dimaksudkan wala tubtilu, yang mana asalnya kalimah daripada batala, batal. Sebab apa dia kata jangan kamu batalkan, jangan kamu hapuskan pahala kamu dengan kerosakan. Sebab ini perintah Allah Subhanahu wa taala, yang macam mana kita sebutkan tadi dalam asbab nuzul ayat. Yang mana para sahabat berpendapat, berfikiran kita boleh buat dosa apapun sekalipun kecuali syirik, sebab tak ada dosa baginya. Ini sebelum turunnya ayat ini.
Sebab itu Allah turunkan wala tubtilu, dan jangan kamu hilangkan dan jangan rosakkan amalan-amalan kamu ini dengan suatu dosa atau suatu kemaksiatan, sebab ianya perkara yang sia-sia. Seterusnya alladzina kafaru, artinya orang-orang kafir. Orang kafir yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah mereka yang sentiasa menyekat atau menghalang manusia dari mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Orang kafir terkenal dengan sikap keras kepalanya, dan mereka selalu membuat rancangan jahat untuk menghancurkan keagungan Islam di muka bumi ini. Ini yang semua kita mesti maklum, orang kafir ini. Yang seterusnya wasaddu. Wasaddu artinya menghalang atau memaling. Sudah menjadi sifat orang bukan Islam, cuba menghalang dan memalingkan manusia daripada mengikuti ajaran Al-Quran dan mematuhi setiap ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ini, umat Islam kita pada hari ini kita dah explore, kita dah dikenalkan dengan realiti dunia yang kini, era moden, teknologi yang canggih. Jadi tuan-tuan, gunakan teknologi, gunakan segala benda yang ada pada masa kini, gunakan dengan sebaik-baiknya. Gunakan satu daripada medium dakwah kita. Jangan kita sama-sama terus hanyut dengan gadget tersebut. Jangan kita sama-sama terus orang kata terjerumus kepada kita rasa lemah, kita rasa tak semangat nak buat perintah Allah Subhanahu wa taala. Falan yaghfirullah, artinya maka Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak memberi ampun. Maksudnya di sini ialah orang bukan Islam yang selalu membuat kerosakan di muka bumi ini semata-mata untuk menghancurkan Islam, sekali-kali tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala perbuatan jahat mereka. Kalimah dalam ayat ini bermaksud nafi untuk selama-lamanya. Ini yang kita sedia maklum. Beza kita dengan orang kafir, yang mana hatinya, kita umat Islam, hati kita ini sabit dengan kalimah la ilaha illallah, wajib syurga baginya. Banding dengan orang kafir, mereka buat baik macam mana sekalipun, mereka memberi sumbangan sebesar mana sekalipun, berbuat baik dengan macam mana sekalipun, tapi mereka ini tidak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan ganjaran bagi mereka. Itu bezanya kita dengan orang kafir. Sebab itu tuan-tuan, bila kita dengar banyak kali syukur pada Allah disebabkan kurniaan iman dan Islam yang Allah berikan pada kita, ini maknanya kita kena betul-betul mensyukuri dengan apa yang kita dapat pada hari ini. Kita lahir-lahir saja dalam kalangan golongan orang-orang Islam. Bukan sekadar dekat IC saja Islam, tapi kita lahir saja sudah dilahirkan dalam keluarga Islam. Maka inilah nikmat yang pertama yang perlu kita syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni nikmat Islam yang tidak Allah kurniakan pada mereka yang Allah tak pilih. Fala tahinu, artinya janganlah kamu lemah dan takut apabila berhadapan dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman mestilah kuatkan semangat dan teguhkan hati dalam mempertahankan kebenaran agama Islam. Ini maksud ataupun mufradat daripada ayat yang dibacakan sebentar tadi. Walan yatirakum a'malakum, artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalan kamu, dan dia tidak sekali-kali menzalimi kamu. Itu untungnya kita menjadi orang Islam, tuan-tuan. Kita alpa, kita lalai buat dosa, kita minta ampun kepada Allah, Allah ampunkan kita. Sebesar mana dosa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan kedhaifan, disebabkan kelemahan kita, kejahilan kita, tuan-tuan. Tapi dengan kasih sayang Allah, Allah ampunkan semua dosa-dosanya. Itu kelebihan istimewanya kita orang Islam. Itulah orang kata keterangan ataupun
rungkaian mufradat daripada ayat surah Muhammad itu tadi. Jadi kita masuk kepada munasabahnya ayat ini, yakni hubung kaitnya ataupun kisah ataupun cerita di sebalik ayat tersebut. Hubungan di antara ayat 33 hingga 35 dengan ayat sebelumnya. Dalam ayat sebelumnya, iaitu ayat 32, Allah Subhanahu wa taala menerangkan keadaan orang-orang yang mengingkari keesaan Allah Subhanahu wa taala, menghalangi manusia dari mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala dan menentang Rasulullah walaupun selepas dikemukakan bukti-bukti yang nyata dan jelas. Namun demikian, tindakan mereka ini tidak sedikit pun mendatangkan kemudaratan kepada Allah. Bahkan mereka pula yang akan menerima akibatnya. Segala pahala amalan mereka dihapuskan oleh Allah dan dosa mereka tidak diampunkan. Ayat 33 ini merupakan ayat rentetan daripada ayat yang sebelumnya. Yang mana ayat sebelumnya ini menerangkan bahawasanya orang-orang kafir ini duk push orang Islam, halang mereka daripada jalan Allah. Apa yang orang Islam buat ni mereka halang. Mereka kata benda ni tak boleh nak diteruskan. Ini rentetan daripada ayat yang 32 tadi. Kemudian dalam ayat 33 hingga 35 ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang yang beriman agar tidak mengikuti jejak langkah orang yang bukan Islam dengan menyeru mereka agar beriman dengan sebenar-benar keimanan kepada Allah, yakni dengan mengikuti perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mereka juga hendaklah mentaati Rasul dengan menerima segala ajaran yang disampaikan. Di samping itu, mereka perlu berhati-hati dalam setiap tanduk mereka agar ia tidak menyedaskan pahala amalan mereka. Nak dijelaskan sini bahawasanya orang Islam tidak perlu ikut-ikut sangatlah orang-orang kafir yang menghalang mereka. Sebab bila mereka terlalu nak terikut sangat, boleh jadi mereka tergolong sebahagian daripada mereka. Ini yang dimaksudkan. Jadi insya-Allah tuan-tuan, sekadar itu saja peringatan ataupun tazkirah ringkas. Moga-moga mudah-mudahan dengan apa yang kita dengar, walaupun tak semua kita dapat, tapi kita dapat sikit, itulah yang menjadi saham kita, bekalan kita di akhirat kelak insya-Allah. Moga-moga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memandang amal-amal kita ini dengan pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi di sini terdapat beberapa pengumuman lah. Yang pertama, makluman program hari esok, yakni 19 dan 20 Ogos, iaitu pada hari Sabtu dan Ahad akan diadakan program pertubuhan Muslim proaktif yang dibawakan oleh Siswazah University di Masjid Kota Damansara. Yang pertamanya esok 19 dan 20 hari bulan 8, Sabtu dan Ahad ni akan adakan program pertubuhan Muslim proaktif yang disampaikan, yang dibawakan oleh salah Siswazah University. Yang keduanya, program Semarak Kemerdekaan bersempena Bulan Kemerdekaan 2023, Masjid Kota Damansara akan menjalankan beberapa program pengimarahan masjid. Yang terkini, program pada hari Jumaat 25 Ogos 2023, Masjid Kota Damansara akan mengadakan program ceramah khas kemerdekaan dengan tajuk Merdekakah Aku, yang akan disampaikan oleh Profesor Madya Datuk Dr. Haji Muhammad Farid Ravi Abdullah dan akan dilaksanakan bermula selepas solat fardu maghrib Jumaat depan tuan-tuan insya-Allah. Program yang pertama iaitu program pengimarahan masjid dalam ambang kemerdekaan yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Profesor Madya Datuk Dr. Haji Muhammad Farid Ravi, yang mana yang tidak asing lagi dalam Malaysia ini. Minggu depan selepas solat fardu maghrib 25 Ogos.
Yang ketiganya, sukacita dimaklumkan bahawa jumlah kutipan tabung mingguan dan tabung Jumaat bagi minggu kedua Ogos 2023 adalah berjumlah RM14,586. Pihak pengurusan merakamkan setinggi penghargaan dan terima kasihlah. Terima kasih kepada semua para jemaah yang menyumbangkan dan menginfakkan sedikit sumbangan kepada pihak masjid untuk kita melaksanakan, melancarkan program ataupun aktiviti, sama ada dari segi fizikalnya para jemaah sumbang pada tabung ataupun secara online para jemaah sumbangkan. Pihak masjid merakamkan setinggi-tinggi penghargaan. Terima kasih kepada para jemaah. Pihak pengurusan masjid menyeru seluruh jemaah Masjid Kota Damansara agar tidak meletakkan atau meninggalkan kenderaan anda di dalam kawasan parking masjid di luar waktu solat fardu. Keadaan ini akan menukarkan kerja-kerja persiapan program masjid yang akan menggunakan ruang tersebut. Yang sebaik dari para jemaah amatlah kami hargai dan dahului dengan terima kasih. Yang seterusnya, hari sekali tuan-tuan boleh lihat pada papan informasi masjid yang terletak di kiri dan kanan pintu utama masjid. Dekat depan tu tuan-tuan. Dekat sana kami paparkan QR code bagi penilaian khutbah 2023 Jabatan Agama Islam Selangor. Sudilah kiranya tuan-tuan scan QR code tersebut dan membuat penilaian agar dapat dipertingkatkan lagi kualiti khutbah dari masa ke masa. Jadi tuan-tuan, dekat depan tu tuan-tuan, dekat belah pintu utama masjid dekat kiri kanan ada QR code untuk sama-sama kita menambah baik ataupun sama-sama kita buat penilaian teks khutbah apa yang nak kita sumbang sarankan. Moga-moga tuan-tuan, insya-Allah itu saja daripada saya. Sekadar pengumuman itu saja, dan jangan lupa untuk program-program masjid yang terdekat ni esok Sabtu Ahad dan juga minggu depan Jumaat disampaikan oleh Dr. Farid Ravi lepas maghrib insya-Allah di Masjid Kota Damansara. Jadi sekian daripada saja. Segala apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan buruk datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Hakikatnya kedua-dua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.